Okey, pada hari ini kita akan menyambung untuk standard pembelajaran 1.2.3 berkaitan dengan asas komputer tingkatan 2 bagi topik sistem nombor per 6 belasan. Okey, jadi anda boleh buka semula buku teks, muka surat yang berkaitan dengan 1.2.3 iaitu kaedah bahagi. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan menyambung berkaitan dengan kaedah sifar bagi asas komputer tingkatan 3 bab 2. Okey, iaitu dua standard pembelajaran 2.1.5 pemilihan kaedah sifar terbaik. Okey. Untuk memilih kaedah sifar yang terbaik, kita perlu pastikan tahap kerahsiaan satu-satu masalah atau situasi yang ingin kita selesaikan. Jika sesuatu mesej itu kurang penting atau tahap kerahsiaannya rendah, maka kaedah reverse cipher atau people cipher boleh digunakan. Kedua-dua kaedah cipher ini mudah digunakan untuk menyulit atau menyasulitkan mesej dan tidak menggunakan kunci. Bagi mesej yang dikategorikan sebagai tahap kerahsiaan sederhana atau tinggi, kaedah cipher yang sesuai digunakan adalah scissor cipher, rail fence cipher dan columnar transposition cipher. Kerana kaedah ini memerlukan kunci dan agak sukar untuk disulitkan dan menyasulitkan mesej serta mengambil masa yang agak lama untuk dinyasulitkan. Okey. So ini adalah panduan anda untuk memilih kaedah cipher bergantung kepada tahap kerahsiaan masalah yang ingin anda selesaikan. Okey, contoh 2.7. Salim dan Hok Chuan adalah rakan sekelas. Mereka saling membantu semasa mengulang kaji pelajaran. Mereka juga selalu berkomunikasi melalui mesej yang dihantar di dalam kelas untuk menetapkan masa mengulang kaji pelajaran. Setelah mereka mempelajari kaedah cipher tersebut, mereka ingin menyulitkan mesej mereka kerana tidak ingin diganggu semasa mengulang kaji. Jadi, penentuan tahap kerahsiaan, mesej yang perlu disulitkan adalah tempat dan masa mengulang kaji. Jadi, tahap kerahsiaannya tidak terlalu tinggi, tidak sederhana tapi adalah rendah. Jadi, masa untuk menyulit dan menyenyah sulit mesej tidak boleh mengambil masa yang lama kerana dilakukan di dalam kelas. Jadi, pilihan kaedah cipher yang terbaik ialah kaedah reverse cipher. Berikan justifikasi anda. Hal ini kerana kaedah ini boleh dilakukan tanpa menggunakan kunci dan tanpa mengambil masa yang lama. Itu adalah sebab kenapa anda memilih kaedah cipher tersebut. Bagi contoh 2.8, pemilihan kaedah cipher yang sesuai untuk mesej yang mempunyai tahap kerahsiaan sederhana. Cikgu Faizal mengadakan mesyuarat tentang pemilihan pengawas sekolah bersama-sama dengan beberapa orang guru. Keputusan mesyuarat yang diperoleh perlu disimpan sebaiknya sehingga hari perhimpunan sekolah. Cikgu Faizal memasukkan nama-nama pengawas yang terpilih dalam satu fail. Nama fail tersebut disulitkan supaya tidak ada sesiapa yang mengetahui bahawa fail tersebut mengandungi nama-nama pengawas yang terpilih. Jadi penentuan tahap kerahsiaan, mesej yang perlu disulitkan ialah nama fail yang mengandungi nama-nama pengawas. Tahap kerahsiaan adalah sederhana. Jadi pilihan kaedah cipher yang terbaik ialah kaedah scissor cipher ataupun rail fence cipher yang mempunyai kunci tetapi tidak terlalu sukar untuk disulitkan. Ya, kerana dia bentuk zigzag contohnya. Contoh 12.9. Tahap kerahsiaan tinggi. Seseorang pegawai di cawangan sebuah bank ingin menghantar maklumat kepada pegawai bank induk mengenai status pendapatan suku tahunan. Maklumat ini diklasifikasikan sebagai terlalu sulit. Oleh itu, pegawai cawangan mengambil keputusan untuk melakukan penyulitan maklumat tersebut sebelum disampaikan kepada pegawai bank induk. Penentuan tahap kerahsiaan, mesej yang perlu disulitkan ialah status pendapatan suku tahunan bank. Tahap kerahsiaan adalah tinggi ataupun sangat tinggi. Jadi masa yang diperlukan untuk menyulit dan menyasulit adalah lama kerana maklumat yang ingin dinyasulit itu amat penting. Lebih lama lagi bagus. Okey. Jadi kaedah yang paling sesuai digunakan adalah kaedah cipher yang mempunyai kunci seperti columnar transposition yang rumit dan untuk dinyasulitkan. Kaedah scissor cipher dan rail fence cipher juga boleh digunakan, tetapi yang paling utama columnar transposition kerana apabila diubah kedudukan abjad memang sukar untuk dibaca, dinyasulitkan sekiranya tidak mengetahui kunci yang digunakan. Jadi untuk aktiviti 2.5, anda perlu memilih kaedah cipher yang terbaik dan berikan justifikasi sebab anda memilih kaedah tersebut. Iaitu,
Puan Aminah ialah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Beliau telah ditugaskan untuk menyenaraikan dan menyimpan semua kata laluan yang telah ditetapkan untuk perkakasan Wi-Fi di seluruh kawasan sekolah tersebut dalam satu fail. Senarai kata laluan ini akan menjadi rujukan jika diperlukan. Maka, Puan Aminah telah mengambil keputusan untuk menyimpan semua kata laluan tersebut dalam bentuk teks sifar bagi menjamin keselamatan maklumat. Jadi, anda perlu buat penilaian di sini. Adakah tahap kerahsiaannya rendah? Tidak. Adakah tahap kerahsiaannya sederhana? Mungkin ya. Ataupun tahap kerahsiaannya tinggi? Juga mungkin ya. Tetapi dalam kes ini, sekadar password atau kata laluan untuk Wi-Fi sahaja, maka ia tidak terlalu sulit, maka kita boleh gunakan tahap kerahsiaan sederhana. Jadi, berdasarkan apa kita dah belajar sebelum ini, apakah kaedah sifar yang terbaik untuk tahap kerahsiaan sederhana? Nyatakan di sini dan berikan sebab justifikasinya. Okey, sila jawab dalam Google Form. Untuk standard pembelajaran 2.1.6, kaedah sifar dalam penyelesaian masalah. Di sini, anda atau Safri selaku pengurusi kelab komputer pada tahun ini telah diminta untuk mencadangkan nama pengganti yang berpotensi untuk menjawab jawatan pengurusi kelab tersebut bagi tahun hadapan. So, dalam proses menamakan calon-calon yang sesuai, beliau harus memastikan bahawa maklumat ini adalah sulit sehingga disampaikan kepada guru penasihat kelab. Bagi memastikan maklumat sulit ini tidak diceroboh, Safri telah mencipta satu kaedah sifar yang baru yang berjenis substitution cipher. So, dalam substitution cipher, kita ada Pigman cipher dan juga ada Caesar cipher. Okay, ini adalah contoh bagaimana Safri menyelesaikan menggunakan Pigman cipher. Pigman cipher yang kita dah belajar sebelum ini tidak ada kunci. Cuma ada bentuk A dalam bentuk grid dan dipindahkan dalam bentuk perwakilan abjad. Tapi dalam yang digunakan oleh Safri ini, dia tambahkan kunci. Ini yang dibuat sendiri, dia reka sendiri. Okay? So, langkah yang pertama, anda perlu bina jadual asas. Apakah simbol yang ingin digunakan? Safri menggunakan simbol segitiga. Cuma divariasikan simbol segitiga tersebut, iaitu segitiga dengan ada dot di dalam, segitiga dengan garisan di tengah, segitiga dengan dot berada di luar, segitiga dengan dot berada di dalam, di bawah, segitiga dengan lorekan, segitiga dengan bentuk grid di dalam. Okey, dan digabungkan dengan simbol kedua segi empat. Jadi anda boleh pilih bentuk lain. Contohnya bentuk bulat dengan segi empat, bentuk bulat dengan segi empat tepat, bentuk bulat dengan apa? Dengan oval, bentuk bulat dengan bentuk star dan sebagainya. Okey, so anda boleh variasikan bentuk simbol ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, anda kena buat jadual kunci di mana setiap kunci ini akan menentukan A akan menggunakan simbol yang mana dahulu. Contohnya jika kunci 2. Jika kunci 2, segitiga dia berbentuk begini dengan garisan di tengah. Maksud di sini A akan bermula dengan segitiga dengan garisan di tengah digabungkan dengan petak segi empat sama ni. Okey. Kemudian abjad B pula simbol tadi diputarkan 90 darjah akan jadi bentuk begini. Okey, abjad C segitiga perwakilan ini, simbol ini diputarkan 180 darjah akan dapat simbol segitiga terbalik begini. Dan seterusnya diputarkan 200 diputarkan sekali lagi, dia akan dapat bentuk segitiga begini dengan segi empat di luarnya. Okey, jika telah habis digunakan keempat-empat bentuk putaran tadi, maka dia akan pergi kepada turutan yang kedua. Jika kunci nombor 2 lah. Okey, kunci yang dia akan pergi turutannya iaitu segitiga dengan dot berada di atas, di luar atas. Nampak E segitiga, dot berada di luar atas dan segi empat sama berada di luar segitiga. Kemudian diputarkan lagi. Okey. Setelah habis diputarkan, dia akan mengikut turutan yang seterusnya. Segitiga dengan dot berada di dalam di bahagian tapak, di bahagian bawah. Okey. Inilah bentuk perwakilan abjad untuk I. Kemudian J diputarkan, K diputarkan, L diputarkan. Habis digunakan, turutan seterusnya ialah segitiga dengan lorekan. Okey. Segitiga untuk M, lorekan, dan juga ada segi empat sama di luar segitiga lorekan tersebut. Dan berlaku diputarkan, dan seterusnya segitiga grid. Sehinggalah habis digunakan semua simbol ini, maka Y akan menggunakan simbol yang tidak ada dalam ini, iaitu simbol segitiga dengan garisan di tengah tetapi dibuang segi empat sama.
Ini terpulang kepada anda. Anda bawa simbol apa? Kerana Y dengan Z ini adalah simbol tambahan yang diperlukan. Sementara Z, Safi menggunakan simbol petak sahaja. Z. Okey. Simbol petak sahaja. Jadi, ini adalah perwakilan simbol abjad. Daripada perwakilan simbol abjad ini, anda boleh menggunakannya untuk menyulit atau mensulitkan teks anda. Jadi, untuk anda, cikgu akan bantu anda memahami bagaimana untuk membuat soalan TP5 dan TP6 ini, iaitu membina satu kaedah cipher yang baru berasaskan substitution cipher atau transposition cipher. So, cikgu akan menunjukkan bagaimana menggunakan kaedah substitution cipher seperti yang inilah, tapi bentuk yang lain. Anda boleh pilih bentuk-bentuk yang berbeza. Okey, contohnya begini. Okey, langkah yang pertama, anda perlu buat jadual asas, iaitu jadual asas dalam jadual asas ini perlu ada bentuk yang anda ingin gunakan. Okey, anda kena buat jadual lah. Buat jadual. Simbol yang anda ingin gunakan. Okey, ini simbol 1. Yang ini adalah simbol 2. Okey, simbol 1 dan simbol 2. So, dalam simbol 1 ini mungkin tadi dia gunakan bentuk segitiga. Okey, mungkin cikgu nak gunakan simbol bulat contohnya. Okey, bulat. Okey, dan simbol kedua mungkin cikgu nak gunakan simbol segi empat. Segi empat tepat. Okey, simbol bulat juga kita perlu variasikan dia. Okey, simbol bulat. Mungkin yang pertama simbol bulat berada dot di tengah ke. Okey. Simbol bulat yang kedua. Okey. Ada X kat tengah. Contoh. Simbol bulat yang ketiga. Okey, ada lorekan. Okey. Simbol lorekan yang keempat. Simbol lorekan lah. Simbol yang bulat bulat. Kemudian ada apa? Bentuk grid. Cikgu tiru je balik segitiga tu. Cuma bentuk sahaja berbeza. Okay, simbol yang kelima. Apa lagi bentuk yang ada? Bulat ni, grid. Garisan kat tengah. Ikut je lah tu. Tak ada idea lah. Okay. Dan kita perlukan berapa tadi? 6. Sekurang-kurangnya 6. Okey. Okay, simbol yang ke-6. Simbol bulat yang ke-6. Okey, mungkin bulat di dalamnya ada bulat kecil.
Okey, dalamnya ada bulat kecil. Boleh ke? Mungkin boleh lah. Okey. Kita akan lihat kesesuaian simbol kita ini dengan perwakilan abjad nanti bila kita putarkan dia. Jika tak sesuai, kita ubah pada simbol yang lain. Okay, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jadual kunci. Okay, jadual kunci. Okay, dalam jadual kunci, anda perlu nyatakan kunci 1 sehingga kunci 6 ya. Tadi dia menggunakan kunci 1 hingga kunci 6. Okey, anda salin balik semula yang ini dan anda nyatakan ini kunci 1. Okey, kunci 1. Ini kunci 2. Ini kunci 3. Ini kunci 4. Ini kunci 5 dan ini kunci 6. Okey, kunci 1, kunci 2, kunci 3, 4, 5 dan 6. Okey. Langkah yang seterusnya setelah anda buat jadual kunci, anda buat jadual perwakilan simbol. Okey, jadual perwakilan simbol. Okey, so dalam jadual perwakilan simbol ini, anda perlu mulakan. Contohnya K1. Okey, dalam jadual perwakilan simbol ini, anda perlu nyatakan kunci apa yang anda nak gunakan kunci yang mana satu. Okey, contohnya cikgu menggunakan kunci 2. Kunci K2. Okey, kunci K2. So, di mana kunci K2 ini, kita mula dari sini lah. Okey, kita mula dari sini. So, bermula dengan bulatan. So, A, anda boleh buat dalam bentuk petak begini. Okey, tulis kat sini A. Jadi A bermula dengan huruf K2 ni, kunci 2. Jadi A, kita ada segi 4 begini, segi 4 sama. Okey, simbol kedua dan ada bulatan dan ada X di tengah. Okey, simbol B. Okey, simbol B kita ada, bila kita pusingkan dia, putarkan dia, kita akan ada segi 4 dalam keadaan terpusing begitu. Ada bulatan, ada X. Okey. Kemudian simbol C. Bila kita putarkan dia, ada bulatan, ada X. Okey. Okey, nampak dekat sini
ada kekurangan kat sini, iaitu A dengan C menggunakan simbol yang sama. Jadi kita kena tambah baikkan kita punya simbol ni. Contohnya K2 ni ada apa ya? Ada barisan gitu, kita lukiskan perentas contoh gitu di atas tu. Okey, kita tambah baikkan simbol tersebut. Maka dalam kotak A ni, simbol A dia ada bentuk begitu. Satu, kemudian nanti bila kita putarkan dua, okay, yang ni pula dia akan ada di sebelah sini pula, bawah ada tiga. Okay, bila D pula, okay, bila D dia akan kembali tegak, ada bulatan. Okay, ada X dan ada garisan di sini. Okey, dan seterusnya huruf I pula. Okey, huruf I kita dah habis dah guna yang ni, K3 pula. Okey, K3 di mana K3 dia ada bulatan, ada segi empat mendatar begini. Okey, kemudian ada bulatan, dan bulatan tu ada garisan lorekan. Okey, begitu. Okey, simbol I. Kemudian simbol F, kita putarkan dia begitu. Ada bulatan, dan bila terputar garisan akan tegak begitu pula. Okey, kemudian G dia akan kembali melintang gitu contohnya. Ada bulatan. Okey, kemudian dia tegak gitu, ada garisan. Okey. So dalam kes ni kita lihat G dengan E menggunakan simbol perwakilan simbol yang sama. Jadi kena ada perbezaan. Apa yang kita nak ubah kat sini supaya dia berbeza? Contohnya cikgu letakkan dekat segi 4 ni sebenarnya dia letakkan dot. So apabila dia terputar, okey, dia akan jadi macam mana? Yang pertama tadi mana? Ni, dot kat sini. Okey, kedua dot dia kat sini. Bila kita putarkan dia, dot di sini. Okey, kemudian bila kita putarkan lagi, dot ni ada kat sini. Okey, dan yang terakhir sekali bila H dia ada segi 4, dot di sini. Okey, dan ada bulatan, dan ada jalur, ada lorekan. Okey, so tadi kita tambah baikkan, kita letakkan dot kat sini. Okey, kita letakkan dot kat sini, jadi maksudnya kita boleh letakkan dot kat sini. Dot sini satu, kemudian dot kat sini, kemudian dot di sini, dan kemudian dot di sini. Okey, so tak perlulah yang ni. Yang ni tak perlu. Kita padam, kita betulkan balik. So sini hanya ada bulat sahaja.
dan pangkah. Ni bulat, pangkah. Ni bulat, pangkah. Ni bulat, pangkah. Okey. So ini adalah contoh-contoh. Okey, contoh-contoh untuk anda teruskan untuk H, I kat sini, J dan seterusnya sehinggalah habis abjad sehingga Z. Okey, so bentuk ini terpulang kepada anda. Okey, so jangan tiru cikgu punya. Cuba buat sesuatu yang baharu. Ada banyak, gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeza. Yang paling penting di sini ialah perwakilan abjad, setiap abjad ini mestilah berbeza. A tak boleh sama dengan C. B tak boleh sama dengan H contohnya. Okey, tidak boleh sama. Jika sama, anda kena ubah sesuai di sini untuk menghasilkan satu jadual perwakilan simbol abjad kaedah sifar yang baru yang dicipta oleh anda sendiri. Sekian, terima kasih.